Okay, ini adalah interface Adobe Animate yang kalau kita install dan kita akan buka, dia akan nampak macam ni. Okay, korang boleh nampak ya? Nampak sir. Nampak ya? Unmute lah, unmute, senang nak senang nak simpan. Okay, apa yang kita buat untuk kita punya production, animation dan sebagainya, biasanya kita akan pakai setting ni, Full HD, atau pilihan kat sini ialah 4K, HD dan standard. Okay, Android ni kalau untuk ada content lah, banner lah, apa canvas ini kita tak pakai. At least untuk kita lah, kita tak pakai untuk dalam course animation. So apa yang kita boleh buat, terus tekan dekat sini Full HD, dia akan buka dia punya interface. Macam tadi kita dah tengok OpenToons. OpenToons adalah satu freeware open source yang kita boleh pakai. Feature dia untuk OpenToons saya tak pernah explore, tapi saya rasa dah boleh buat animation juga dah. Dan untuk industri, biasa dua software yang mereka yang leading, iaitu Adobe Animate dan juga Toon Boom Harmony. Jadi dua software ni sentiasa bersaing, mana best mana tak best. Sebab nak kata software ni best, dia sebenarnya bergantung kepada skill kita dan knowledge animator tu sendiri. Okay. Dan bila tengok sini, yang penting mula-mula anda perlu tahu ialah sini. Mana setting dia? Properties. Okay, properties ni ya. Pergi tengok sebelah kanan ni, kita akan nampak properties. Ada tools, object, frame, dokumen dan bla bla dekat bawah sini. Ini adalah setting, dokumen setting. 1920 darab 1080 ialah Full HD. Mana ini ya? Widescreen Full HD. Okay, yang lain FPS. FPS ni tukar kepada 25. Jangan lupa tukar dan jadikan sebagai inilah, sebagai kita punya setting. Sebab apa 25? 25 atau 24 ni or 25 FPS. Okay, ini adalah dua setting yang selalu diguna pakai standard dalam animation. Okay, 24 frame per second ataupun 25 frame per second. Okay, dulu sewaktu saya junior animator, saya tanya saya punya senior, saya tanya director, macam mana nak tahu 24 ke 25 apa beza? Dia ajar senangnya, kalau projek tu US, dia orang suka 24. Kalau projek tu Europe macam French, ada Itali, ada mana saya dulu kami ada rezeki buat projek luar, pakai 25. Okey, masa tu tak banyak soal, memang okey. US ini ialah Europe. Okay. And then after that, bila kita dah tahu sikit, kita belajar sikit, ada perbezaan rupanya antara diorang punya TV setting. Yang ini TV macam projection apa, ialah 24 frame per second, yang ini 25. Itu beza dia. Tapi right now, since everything dah go digital, dia tidak melibatkan TV lagi, dia dah tak ada efek lah. Cuma dia dah menjadi kebiasaan. For me, my personal is 25 frame per second. Sebab senang nak congak. 2 second berapa? 50. 3 second berapa? 75. 4 second berapa? 100. 4 second 4 second setengah frame, setengah saat. Maknanya 4 second setengah, 112 frame. Senang nak kira. Faham so far? Okay, next. Bolehlah sikit-sikit. Sebelah atas ni ialah kita akan explore satu persatu, nanti you guys akan jumpa macam semua benda ni kan. Next, yang dekat sini ialah tools dia. Tools dia sini ialah selection tools, yang ini adalah free transformation tools. Ini adalah macam Photoshop, korang akan nampak polygon nak select everything. Ini pakai brush. Okay. Bila brush ni, tengok balik sebelah kanan saya ni, dia ada properties dia. And sama juga macam korang punya
Biasa kalau pakai open tools ke pen tool size, apa nama pen tool size kan, dan everything ada yang lain-lain semua Photoshop pun dia akan ada properties dia. Ni yang kita boleh ubah-ubah sama ada dari segi size. Lepas tu ni dia ada minimum size. If you nak size dia, contoh dia size dia 50 dan sini pun 50 sama. So dia akan jadi sama tebal. Kalau nak ada tebal nipis macam ni lah. Kita akan ubah, ni size maksimum 50, size minimum 3. So dia boleh tebal nipis. Kita boleh control kita punya line thickness if kita pakai dengan Wacom tablet lah, atau any brand pun, maknanya kita boleh lukis. Kalau pakai mouse memang susah sikit. Rasa memang tak boleh pun. Dia akan jadi tebal, sama tebal je. Okay. Other than that, ini pencil. Okay, pencil tool, you guys boleh, kita boleh lukis. Ketebalan ni kita boleh control stroke size. Saya tukar warna dulu. Okay. Okay, ini just a simple. Dan bawah sini ialah dia punya smoothness dia, smoothing dia kita nak control. Kalau 100, kita boleh dapat satu line yang agak smooth dan cantik lah. Dan kalau benda ni makin turun lagi, kita nak buat apa-apa line pun dia akan terganggu sikit. Macam ni tak berapa nampak. But if you guna sub selection tool A kat sini, akan nampak dia punya line tu tak banyak pixel, tak banyak dia punya dot ni, dan dia lebih smooth berbanding dengan yang nombor 2 tadi. Bila saya turunkan smoothness, dia akan ada banyak titik-titik dan kacau. Okay, depend on project. Sometimes kita nak line yang smooth, sometimes kita nak line yang ada crooked sikit. Okay, other than that, dari segi pencil kita boleh control style. Ada punya titik ni, kita nak buat garisan. Saya tak jadi. Mungkin sebab tebal sangat. Okay. Pencil. Okay, sebab tebal sangat. So kita boleh pilih dia nak dot-dot ke, nak apa ke, you guys boleh pilih dekat sini. Ini nampak macam pencil punya stroke. Saya delete dulu. Saya gunakan warna agak macam ni sikit. Okay. So dia kesan daripada penggunaan style ni, dia nampak macam saya menggunakan pensel dan lukis atas kertas. Nampak tak? Nampak. So you guys you guys boleh pilih penggunaan stroke dan benda ni ada macam-macam style lah, boleh pilih yang lain. Okay. Kita balik pada normal. Okay, yang ini kalau normal pula, saya lukis macam normal. Saya nak tebalkan sedikit dulu line dia. 20. Okay, line ini dia punya depan dengan belakang dia sama. Saya naikkan dulu. Sini sama, dia punya hujung dia tebal macam ni, tengah pun tebal macam ni, bawah dia pun tebal macam ni. Tapi kalau saya nak tukar style, tukar dekat sini kan. Dekat sini kita boleh tukar dia punya width pula, ketebalan dia. Nampak ada few choices sini. Bila saya pilih, dia akan jadi tebal dan nipis dekat sini. Itu bergantung kepada style. Okay. Ada satu contoh yang saya tengah buat tapi tak siap-siap. Baru buat sikit lah. Ni saya buat. Okay.
Ini korang familiar dengan nama kartun ni Last Kid on Earth? Tak familiar? Dia Netflix punya lah. Tak. Okay, dia Tak pernah punya style ni, saya offkan dulu. Dia punya style dia dengan warna ada gradient, and then dia ada line thickness. Dekat sini nipis, kat tengah-tengah sini tebal, dekat sini nipis balik. Mulut dia pun ada hujung nipis, hujung sini nipis, tengah-tengah tebal. Ini adalah lebih kepada style, konsep. Animation lain cerita, yang ni adalah style. Yang mana saya cuba nak trace dan cuba nak buat balik on my own. Yang saya try buat, dia punya line dia ada nipis, dekat sini tebal, dekat sini nipis balik. Garisan kat hidung nipis, tebal nipis. Nampak Nampak? Baru buat sikit hidung. So ada macam-macam style korang boleh explore untuk kita punya ni. Tapi yang penting itu lebih kepada dia punya look and feel. Ya. Apa-apa hal animation tu kasih strong dulu. Okay, saya delete dulu semua. Sorry. Delete. Okay, yang lain yang kita akan biasa pakai, dia punya tools ini macam biasa, you guys boleh nampak ada line, ada shapes, boleh delete. Ini adalah gradient, ini adalah pen bucket. Oh, saya contoh pen bucket dulu ya. Okay, ini satu line, lupa nak tukar. Okay, satu shapes. Okay, nampak 3 shapes ni kan, bulat, petak dan juga triangle ni. Yang bulat ni sekiranya saya nak warnakan, saya just klik boleh warna, itu simple. Tapi untuk yang biru, dia tak boleh nak warna. Tahu tak sebab apa? Tak. Sebab berlubang. Ada lubang di situ. Okay, bila kita tekan ni, nampak dia ada small gap kat sini. Dan feature yang ada dekat sini, dia gap size ni, dia maknanya don't close gap. Kalau apa-apa gap, jangan close, maknanya dia tak akan fill warna. You guys tukar fill, close small gap, dia boleh tekan. Okay, bagi dia ni besar. Medium. Okay, bagi dia besar sangat ni, large gap. Okay. Bagi dia benda ni besar. So ada a few ways lah, sama ada awak tutup balik ataupun buat betul-betul supaya kita boleh fill. Okay. Even sometimes kita nampak macam dah nak tutup dah, macam ni lah, macam dah nak tutup dah. Tapi rupanya tak tutup lagi. So kita boleh menggunakan close small gap. Mungkin bagi dia besar ni kot. No wonder. So bila macam ni kan, you guys pilih pada sub selection tool A ni, tekan Ctrl A. Anda akan nampak, oi besar rupanya gap dia. Let's say kalau saya letak sini, walaupun belum sentuh lagi. Bila saya pilih close small gap, dia akan berjaya buat. Okay. Kalau nak tahu kat mana tu lah dia punya titik tu bertemu ke tidak ke. Okay. Alright, yang lain. Bawah ni adalah timeline. Okay. Macam tadi open tools, dia ada timeline, bukan timeline. Dia ada kat sebelah kanan dia tu tadi ada dia punya exposure sheet. Exposure sheet ni maknanya dia beritahu frame by frame dan juga layers by layers. Okay. So dalam Adobe Animate, dia ada dekat bawah ni iaitu timeline kita ni. Layer 1, layer 2, layer 3 semua dekat bawah. Dan kita akan nampak kat sini dia punya second dia. Titik biru ni menunjukkan saya punya keyframe saya. Sampai 25 cukup 1 saat. Sampai 50, tak nampak. Okey, 50 cukup 2 saat. Nampak sini bawah ni? Nampak. Okey, saya punya kendala ni masih pada frame pertama, so dia tunjuk frame 1. Current frame. Okey.
Ini adalah penggunaan layers dan juga interface yang lain. Yang lain nanti from time to time you guys akan familiar lah. Ini kan ada nak baru masuk. Okay. Next. Kita akan tunjukkan step by step macam mana nak buat bouncing ball. Macam mana yang saya itu dah kata, kita nak belajar buat bouncing ball. You guys nanti benda ni recorded, you guys boleh tengok dekat YouTube dan boleh explore balik. Ya. Yeah. Benda pertama yang saya akan buat ialah saya perlu create dia punya ground dahulu. Dia punya lantai tu dulu ya. Okay, warna. Okay, basically lantai kita warna biru. Saya rename sini as ground. Benda step kedua yang saya nak buat ialah ada guide. Rename as guide. Kerana bola tu bergerak dari depan dari satu arah ke satu arah. Feel free untuk pakai you guys punya ni. Korang ada drawing tablet tak? Ada. Ada. Okey, siapa yang tak ada? Belum, saya. Belum. Saya. Saya. Belum ya? Okey, faham. Okey. Tak apa, benda ni boleh nanti boleh beli. Ada kegunaannya sampai korang apa nama? Final year sampai korang kerja nanti kalau benda tu elok lagi boleh pakai. Saya punya model ni sebaya anak saya dah 7 tahun. Elok lagi. Okey, ini adalah guide. Bola tu daripada atas tebal sangat. Bola tu daripada atas, landing ke bawah, and then dia naik balik, turun ke bawah, naik balik, turun ke bawah. Berapa kali jatuh ke lantai? 3. Okay. 1, 2, 3. Dia naik 2 kali je. So ini adalah guide kita. Bola directionnya macam ni ya. Okay, ni naik atas, turun bawah, naik atas, turun bawah. And I need everyone to imagine kita dah ada bola tu depan mata kita. Dan bola ni bola pingpong lah, senang sikit nak imagine kan. Ni bola pingpong. Untuk buat apa-apa kita nak set dia punya duration, kita kena imagine. Kita kena estimate dulu. Hang on sekejap ya. Ni kata. Kelas kakak pukul 9. Kejap lagi. Alright. Tengok dekat timeline ni, ground. Saya nak extendkan dia punya frame tu sampai cukup 25. Okay. Cukup 25 sini ya. So dia punya, saya letak satu layer baru untuk nota ni. F5 untuk set key apa ni. F5 right sini anda akan nampak insert frame. Okay. Insert FR frame. Okay. F6 keyframe yang korang kena tahu. Set keyframe. Keyframe. Saya pendekkan saja ya. Dekat sini bila saya tekan F5 ataupun saya right click pergi pada, bila right click nampak tak pop up ni? Banyak-banyak list ni. Nampak insert frame. So dia akan jadi panjang. Okay. F5 tadi tertinggal ni. Okay, F5. Okay, ada key yang you guys kena familiar dekat keyboard korang. Saya lukis ni dulu. Dekat keyboard tu ada tanda ini. Tanda dia set apa dia apa? Comma ni. Ini adalah back.
Ini adalah next. Forward lah, pergi depan. Okay, jumpa tak keyboard ni? Jumpa, okay. So saya tekan titik ni dia ke depan, saya tekan koma dia pergi ke belakang. Dia berat ni lah, tengok ni pada ni. Dua arah dia. Direction dia. Okay. So bila saya dah extendkan layer ni sampai ke frame 25, guide ni pun saya nak extendkan sampai 25 juga. Saya kena tekan apa? F5 F5, terbaik. Okay. Untuk biasakan diri dalam buat animation ni kan, saya rasa untuk gamers korang dah biasa dah. Tangan kanan dekat mouse, tangan kiri dekat keyboard. Sama tak macam ni lah pun, tangan dekat biasanya korang akan familiar. Tangan kanan dekat mouse atau kalau kidal lah. Tangan kiri lekat keyboard je, tak bergerak-gerak. Okay. Dan apa-apa hal lock dahulu, lock supaya kita tak terkacau. Saya nak kecilkan sedikit di sini supaya tak terkacau. Sir, Yep. nak tanya. Kira je untuk 25 frame tu satu macam contohlah bola ke atas kan. So sebab 25 frame tu bola tu ke atas je. 25 frame bola tu ke atas je. Tak semestinya. Nanti kita nak buat bola tu bergerak kejap lagi. Okay. Okay. Alright, hari tu masa belajar week 1 atau week 2 kita ada cerita principle. Dekat principle animation, dekat timing, saya ada mention yang ada 1 saat 25 frame atau 24. Tak silap ke dengan kelas lain. Tapi yang penting maknanya dalam 1 saat tu human eyes kita boleh capture 12 frame dalam masa 1 saat. 12 image. 1 saat kita boleh nampak 12 image yang terletak pada filem. Okey, pada apa nama, orang-orang dulu-dulu diorang discover yang dalam satu roll filem tu, filem yang diorang pergi shooting zaman-zaman dulu punya lah. So dalam 1 saat cukup 25 dalam 12 gambar tu boleh nampak untuk 1 saat. Sebab tu dia punya formula tu digunakan untuk 24 dan 25. Tapi nanti korang boleh baca lagi supaya lebih faham. Okey, yang sini kita nak settlekan kita punya bola dahulu. Bola tu nak warna apa? Bagi idea please. Purple. Purple. Alright. Okey, bola kita berada di atas sini. Okey. Apa sal saya punya bola ni lain macam? Cantik sikit lah. Bola tu berada di sini ya. Next, bola tu perlu turun ke bawah, naik ke atas, turun bawah, naik atas. Okey, ada satu animation principle yang berkaitan dengan bola ni. Ada banyak lah. Salah satunya yang saya nak mention ialah pose to pose ataupun straight ahead. Okay, kalau check balik dekat slide tu korang akan jumpa ni, straight ahead or pose to pose. Pose to pose, bila saya buat satu, saya buat seterusnya kat sini, naik sini, turun bawah, naik balik, turun bawah. Ini pose to pose, maknanya buat dulu dia punya pose pertama, pose kedua, pose ketiga, baru kita nak tambah tengah-tengah, tambah sini, tambah sini, tambah sini, tambah sini. Okey, itu adalah pose to pose. Kalau straight ahead, buat sini, korang terus buat dekat sini, lukis terus sini, 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 sini. Okey. Ini straight ahead tu terus lukis on the spot. Maknanya dia tak ada nak hujung awal dan hujung sekali, tak ada. Apa beza? Tak tahu beza? Tak tahu. Tak tahu beza. Macam ni.
kalau kita nak buat orang memancing, pegang batang pancing, kita nak lukis ni, lukisan pertama macam ni, lukisan kedua already macam ni, lukisan ketiga dah casting dah maknanya dah ke depan. Itu maknanya pose to pose, lukis pose pertama, pose yang seterusnya dan pose yang ketiga. Kalau straight ahead, dia buat lukisan satu, lukisan seterusnya, terus ke depan. Okey. Itu kalau untuk straight ahead lah dan lebih susah. Tak apa, nanti sambil-sambil ni saya tunjuk contoh. Okey? Jangan risau. Padam dulu. Okey, bola dekat sini. Ini adalah pose to pose punya method ya. Next frame bola tak ada kan? Okey, saya nak lukis bola tu berada di sini. Set, insert blank keyframe. Okey, dah ada kosong. Bola tu turun bawah, ingat principle squash and stretch. Bola tu dah penyek tapi dia melebar ya. Dia turun ke bawah penyek tapi dia melebar ke tepi. Sama macam konsep belon tu lah. Okay. Next, kat mana lagi saya nak kena lukis bola tu? Ingat, saya kena label baru korang faham. Dekat puncak. Di puncak di puncak kejayaan. Ini 1, 2, ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, yang ini A, B, C, D, E. Okay, tu beza dia. Okay, bola dah ada kat satu, adakah dia perlu pergi A dulu ke atau kita kena lukis dua dahulu? Kita perlu lukis dua dahulu. Okay, tengok kat bawah ni, onion skin. Onion skin ni kita hidupkan kita punya onion supaya kita boleh nampak layer yang sebelum tu, frame sebelum tu. Saiz dia saya terbuat tak sama, saya besarkan sedikit lah. Okay. So, lukisan seterusnya, drawing seterusnya perlu ada kat mana? Nombor 3. 3. Yes, maknanya korang dah faham yang ini kita buat pose to pose. Right click, pergi pada blank keyframe. Okay, kalau saya ambil je yang nombor 1 ni, copy sini. Yes, saya letak dekat sini. Okay, nampak tak garisan hijau yang saya buat ni? Nampak kan? Guide ni. Kita dah buat guide. Kita kena follow tau sebab kita dah tahu yang movement dia naik atas turun bawah, naik atas turun bawah sini. Tak guna kalau kita buat guide tapi kita sendiri letak kat sini lah. Lepas tu tak nak lah letak kat sini lah. So nanti movement dia tak cantik, dia punya bola dia goyang-goyang sana sini. Kena follow guide yang korang sendiri dah buat. Okay, sini. Next, keyframe. Bola berada di mana? 4. Terbaik, korang yang terang hati. Right click. Dia ada blank keyframe dekat 4. Saya ambil je sini. Saya copy je. Okay. Tengok material kepada bouncing ball kita ni. Kalau kita buat bola tu adalah bola bowling, tak adalah teruk sangat macam ni dia punya squash. Bola bowling kita tahu keras. Kalau bola tu pingpong mungkin tidak banyak sangat tapi dia masih kuat melantun. Kalau bola tu bola tenis, bola yang anything rubber macam stress ball yang korang duk kecil-kecil tu, mungkin saiz dia mungkin berubah sedikit. Okay. Next frame, bola dekat mana? 5. Mudahnya. Okay, terang hati. 5 dekat sini. And then turun dekat 6. Set blank keyframe. Turun 6. Okay. So basically kita dah ada satu bola yang bergerak toing. Okay, sampai. Okay. Ini adalah pose to pose.
Okay, ni ada post to post lah. Maknanya kalau kita buat ni daripada first post, second post, third post pun benda yang penting dahulu. Okay. Next, apa yang kita perlu buat, saya ada mention dulu istilahnya in between. Ada dalam kelas yang saya lukis benda Allah tu macam ni. Ini satu, ini dua. Ada nampak tak dalam salah satu slide? Dan ini adalah IB, iaitu in between. Drawing ni merujuk kepada kedudukan kat mana bola tu. Okay. Kalau anda nampak macam ni, 1, 2, lepas tu ada banyak. Maknanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada tambahan 5 lagi drawing. 5 lagi keyframe nak kena tambah. Kalau ada macam ni je, lepas tu tiba-tiba dah ni. Maknanya ni mula-mula slow, laju sampai sini. Ataupun dekat sini laju, dia sini laju, lepas dia makin slow. Apa nanti korang akan faham. Yang penting sekarang kita buat tengah-tengah dahulu IB iaitu in between dia. In between antara 1 dan 2 saya dah lukis ni tengah-tengah. Jadi kedudukan in between tu kat mana? A. Okay, katalah A ni kan. Saya nak bagi korang faham dulu. A kat sini, saya pinjam B sekejap. B kat sini, C kat sini. Jadi kat mana? Kedudukan IB ni kita nak campak kat mana? A. Kan? Okay. Thank you. Bila dah dekat A, kita nak tambah tengah-tengah ni. Tapi alamak, sini dah 1, sini dah 2. Macam mana kita nak gerakkan? Ada beberapa cara. Cara yang saya suka ialah saya tekan shift, saya select semua ni sampai belakang, saya tarik je. Okay, tarik, dia dah ada extra dekat bawah ni. Saya besarkan sikit. Cara lain ialah tekan dekat sini. Jangan lupa tekan dekat kita punya keyboard F5 untuk tambah lagi. Tengok ni, everything satu nampak dia punya titik-titik ni kan. Bila saya tambah 1, dia ada extra dekat sini. Bila dah extra, saya tak nak yang ni, saya nak yang lain. Sama ada saya tekan F6. Okay, dia dah dapat yang baru. Ataupun saya right click, insert blank keyframe. Kalau blank dia jadi kosong terus. Kalau F6 tadi, lukisan lama dia masih ada, saya kena buang. Insert blank keyframe. Hidupkan balik onion skin. Anda boleh nampak bola 1, bola 2 ni sebagai guide. Ada reference kat sini ya. So kita boleh lukis balik di tengah-tengah ni lah. Okay. Saya draw something macam ni. Bola tu ada squash sikit. Turun ke bawah, landing. Next, saya nak buat bola tu antara 2 ke 3. IB dia 2, 3, IB tengah-tengah. Okay, I hope you guys boleh faham lagi. 2 ke 3, IB dia dekat mana? B. B kan, cantik. Okay, saya nak extendkan dulu sebab saya nak selit frame baru dekat sini. Tekan apa? F5. F5, okay, thank you. And then? F6. F6 pun boleh. F6 dia akan jadi new drawing tapi awak kena padam balik yang ni tau. Okay. Padam balik yang ni. Padam. Hidupkan yang skin. Kita nampak dia punya yang sebelum, ini yang selepas. Okay. Draw lah sini. Okay lah settle. Sekarang 3 dengan 4. Tekan lagi F5, repeat proses. Tekan F6, delete dulu. Buat bola tu turun ke sini. Okay. Then 4 landing, 4 ke 5. Sama juga macam tadi. Alright. Tekan F6. Okay, remember bola punya energy ni dia dah makin berkurang tau. So dia punya squash and stretch tu dah tak banyak. Semakin nak turun. So kita tak sepatutnya buat bola tu masih melonjong macam ni lagi. Mungkin bola tu adalah shape dia berubah sikit tapi not so much. Okay.
Kat sini pun sama. F6. Kalau dah hujung-hujung ni biasa saya ambil je apa yang ada, tak sini terus. Okay. Guys boleh tengok ya sini. Korang punya bouncing ball dah settle lah. Bola ni bergerak, turun bawah, naik atas, sampai ke peak, turun balik. Dia piak balik ke bawah, and then naik balik ke atas, turun balik ke bawah. Okey, jadi lah. So dia dah jadi macam ni Apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita kena tahu tadi saya ada mention yang satu drawing satu saat kita boleh dapat 12 frame. Maknanya 12 image ya. Satu saat human eyes boleh baca 12 frames. So everything dekat sini kalau nak bagi standard ialah 25 atau 24 saat, kita tak perlu nak lukis setiap frame untuk dapatkan 25 saat tu, maknanya ada 12 frame tu nak 25 frame kena lukis atau 24. Yang kita perlu buat ialah everything kita bagi 2 frame saja. Dan orang-orang di sini dia bagi istilah dia shoot on two. Shoot on twos. Okay. Shoot on twos ni, ini contohnya everything kita tekan F5, bagi 2 frame, 2 frame, 2 frame, 2 frame, 2 frame, 2 frame. Animation 2D biasa menggunakan 2 frame. Animation 3D dia dah shoot on one lah. Sebab everything dah memang play on, dia direct terus daripada keyframe 1 ke keyframe seterusnya. Bila dah 2 sini, kita boleh nampak bola tu lebih tenang sikit kan. Okay, so far boleh faham? Boleh. Faham. Boleh. Saya bagi satu contoh dekat sini supaya korang faham. Saya off dulu layer ni. Nak bagi bola tu cantik sebenarnya, dia perlukan ada slow in and slow out. Okay. Contohnya pergerakan bola tu bila dia macam ni. Bola saya contohin dulu laju, sini dah penyek, sini naik atas. Bola bila naik atas dia akan slow dulu tau. Macam bergerak bola tu bergerak, frame seterusnya bergerak sikit, turun, laju. Okey. Naik. Okey. Okey, print screen sekarang ni dulu. Ambil gambar, snap gambar dulu ke apa ke. Ini sebagai iraf je lah saya bagi. Dah. Dah. Nah Saya off dulu. Okay, on balik. Bola tadi. Okay, bola bila nak turun bawah sekarang right now dia laju. Saya nak bagi dia ada pergerakan tu ada slow out dulu. Maknanya antara 1 ke IB ni, sini IB kita kan. So antara 1 ke IB saya nak selit satu lagi keyframe. Kalau saya selit keyframe tu di tengah-tengah macam ni di tengah-tengah macam t-shirt saya pakai ni. Kau nampak tak t-shirt saya sekarang ni? Maya t-shirt pula. Jadi saya buat saya punya nanti saya boleh lukis kat sini je. Dia punya timing chart tu, ini istilah dia timing chart. Bila saya buat rapat dengan satu, kedudukan bola tu berada di sini. Kalau saya buat tengah-tengah, bola tu antara 1 dan IB dia tengah-tengah. Okay. Kalau dia bawah sini saya buat lukis sini, ini adalah bola mula-mula tadi, kita buat rapat sini. Right now saya nak bola tu berada
rapat dengan sini. Tak apa, saya tunjuk contoh Kita tambah keyframe lagi, tekan F6. Delete. Hidupkan onion skin. So dia punya guidance dia, bola tu rapat dengan asal. Bagilah rapat sini. Okay. Next, bola dah jatuh, turun ke bawah. Bila dia nak naik atas ni. Okay, 3. Antara B dengan 3 ni, saya nak jadikan dia macam ni. B, 3, 3. Ada satu slow dekat sini. Okay. So, saya tambah keyframe. Bila saya dah bagi guide keyframe dia berada di sini, saya tak boleh buat bola tu berada di tengah-tengah. Maknanya sebab dia lebih rapat dengan siapa? Dengan B ke dengan 3? 3. Okay. So bola tu dia dah macam boing, makin slow, turun balik, boing, naik atas balik slow kan. So itulah konsep dia. Kat sini drawing tu lebih rapat dengan 3 berbanding dengan sini. Okay. Sebab keyframe dekat sini tau. Kalau keyframe dia dekat sini, bola tu rapat ke sini. Okay, next. 3 nak turun bawah. Okay. Siapa kat sini pernah naik roller coaster dulu-dulu lah, sekarang tak boleh kan? Nah, Tak pernah. Pernah tak korang berada di puncak ke atas sekali, start mengucap, tak tahu bila hidup kita bila turun ni? Nah, Nah kan? So time tu masa nak naik slow. Kita pun muka pun dah ya Allah. Okay, itu adalah dia punya slow in. Maknanya dekat drawing korang ni, dekat sini, ini adalah prinsipal slow in. Macam korang punya roller coaster tu naik slow kat sini kan. Kat sini tiba-tiba korang berhenti. Okay, cukup. Aduh, lepas ni nak kena turun balik. Ya Allah, mana jalan tu tak nampak pun. Okay. Kat sini adalah slow out. Maknanya daripada slow in, daripada slow out tu maknanya dia makin laju turun ke bawah. Dekat sini dia mula slow sikit dulu, semakin lama semakin laju. Siapa yang muntah lah. Ada yang muntah tak? Ada yang mengaku. Okay. Okay, so dia rapat dengan sini dulu. And then dia turun bawah. And then dia landing dekat sini, naik balik. So kita dah sampai dekat atas ni. Another keyframe kita nak buat, tekan F6. Bola ni copy sahaja pasal kita nak dapatkan shape original. Tempat. Tekan F6. Tempat. Dan bola ni landing. Okay. So everything kita dah tambah kita punya keyframe. Tambah slow in and slow out bagai kan. Okay. Silap. Oh. dia undur. Tu undur sikit. Boleh pula nak roller coaster tu undur balik je. Dia bagi mengucap balik sir. Ucap banyak kali kan. Kurang mengucap ni. Dia cakap, aku mau kejut tu. Okay. Inilah masa untuk taubat ni. Okay. Ingat tak ada animation principle yang saya kata bila kita tarik, itu nama dia antique. Yang ini kita lawan antique adalah cushion, iaitu bila dia settle, bagi dia lanjak dulu baru dia settle. Okay. So dekat hujung sekali ni, saya nak buat dia ada antique, dia ada cushion kat sini ya. Ini contoh bola ni. Bila dah sampai sini, kita menggunakan tools
free transformation ni saya penyekkan dulu dan lebarkan sedikit, then baru dia settle. Dia nak nampak cantik lagi, macam a bit cartoony lagi, saya tambah keyframe lagi. Ini saya bagi dia toing ke atas sedikit, penyek sikit. So dia macam penyek, naik atas, baru settle. Nampak tak pergerakan ni? Nampak. Turun bawah, Nampak. atas, settle kan. Okay, ni macam kalau kartun Looney Tunes, contohnya siapa nama ni tu? Wile E. Coyote yang duk mengejar tweet apa nama? Burung roadrunner tu kan. Sampai sudah tak dapat. Daripada saya kecil tau, bukan daripada korang kecil. Daripada saya kecil dia tak dapat. So everything kita dah buat ni, tapi saya nak everything shoot on 2. Ini baru on 1. Yang ini ada on 2, tak balance. Kita nak semua benda shoot on 2. Tekan F5. Mana lagi? Frame 3 F5. F5, 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 F5. Settlekan everything. Kemudian okay, so dah sampai frame 35. Right click dekat sini untuk insert frame, panjangkan. Okay, anything else? Satu tinggal. Okay. Itulah kita sekarang ni. Dah ada dia punya slow in, dah ada slow out dia. Semua dah ada ya. Kat sini pun slow in dulu, laju. Right. Kalau saya play dekat sini, korang nampak dia sangkut ke atau tak? Tak. Okay. Ini kalau play macam ni, bila kita tekan button dekat sini untuk loop, kita kena make sure dia punya benda ni sampai hujung. Okay. Boleh. Okay, nampak dah bola tu? Nampak. Kan? Maka bola ni dia dah ada part-part tertentu yang dia ada slow. Macam ni. Nak best sini pun dia ada lagi satu tambahan. Contohlah ni kita bila dah siap nak tambah-tambah lagi lah. Boleh lah nak tambah macam-macam. So bola ni dah ada dekat sini sikit. Start. Jadikan tentu juga. Cukupkan 50. Okey. Okey. Ini adalah satu contoh yang mana dia akan jadi korang punya simbol. Oh ni UMK punya. Tak apa, saya save dulu. Ini merupakan tugasan pertama korang nanti untuk buat bouncing ball. Dia punya step boleh buat macam ni. Maknanya daripada atas, satu kali landing, naik balik, dua kali landing, naik balik, tiga yang sampai ke third landing dekat sini. Okay. Jangan lupa untuk kita punya bouncing ball ni, prinsipal yang kita gunakan ialah yang pertama, saya type sinilah. Text. Prinsipal animation yang kita gunakan ialah squash and stretch. Apa lagi yang kita gunakan? Push to push. Push to push. Right, shoot lagi. Shoot on 2. Shoot on 2 bukan prinsipal, tapi dia dia di dalam timing. Tu dia, timing. Lagi. Roller coaster tu apa? Naik slow turun. Slow in, slow out. Slow in, slow out. Slow in and slow out. Cun lagi. Pergerakan bola ni lurus ke melengkung-lengkung? Lengkung-lengkung.
Dia ada curve dia kan. So dia ada arc dia sendiri. Right, lagi. Kat belakang tu ada bola masuk settle, dia ada towing and then dia settle kan. Ada squash dulu and then baru dia settle. Kat sini dia tak ada antique tapi dia ada cushion lah. Okay. Kalau nak antique kat depan bola tu ditarik ke belakang dulu. Tu kemudian kita akan buat lah macam contohnya bola ni kita jadikan sebagai living punya creature. Contoh tupai ke tikus ke, dia nak lompat dia ada antique dulu. Okay. Basically ni ada antique juga ni. Bila dia dah turun ke bawah tu, dia naik atas. Okay. Antique and push. Macam ambil lajak ke se? Ya betul. Macam korang nak lompat longkang tu, adakah korang terlompat atau tarik undur ke belakang dulu? Si ke belakang dulu kan? Tapi kalau ada anjing kejar memang tak ada nak ke belakang dah, memang ke depan ni terus lantak pergi. Tu top speed. Tapi Syakirin langkah se. Langkah dia terus. Wow. Okey, dia juga melibatkan staging. Ingat tak yang ada lukisan gambar apa nama? Rabbit lah apa hari tu saya lukis tu. Staging ni mana kedudukan semua benda. Kat mana dia punya landing, kat mana dia nak naik. Itu kita adalah tata susunan kita ya. So ini adalah prinsipal. Dalam even as simple as bouncing ball, semua benda ni ada apply. Dan semua benda ni akan dinilai untuk korang punya tugasan nanti. Alright? Video ni saya akan letak dekat YouTube. Nanti korang boleh refer balik. Dan boleh start buat lah. Saya bagi untuk yang first tugasan ni seminggu cukup? Cukup kot. InsyaAllah. Cukup insyaAllah. Boleh?